Berjalan bermusafirlah, melihat keagungan Allah. Meninjau menitilah rahsia ciptaan Allah. Ziarahilah makam kekasih Allah, kenangilah Rasulullah. Bangunkan jiwa jihad Islami, semangat syuhada ilahi. Marilah bermusafir, laksanakan tuntutan jiwa. Bermusafir, perjalanan, luaskan pandangan saudara. Bermusafir, perjalanan, kenalah Tuhan Maha Pencipta. Allahu Rabbi, 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 Allahu Rabbi. Berbekal keimanan, penyuluh di sepanjang jalan, mengharap keredaan, doa menjadi kelaziman. Marilah bermusafir, laksanakan tuntutan jiwa. Bermusafir, perjalanan, luaskan pandangan saudara. Bermusafir, perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT. Hari ini bersama lagi dengan TV Pak Haji. Terima kasih atas mereka yang berkesudian lah ikut Pak Haji ke mana-mana saja, naik bukit, turun bukit, masuk sungai dan sebagainya. Hari ini kita mulakan dengan Allah, cantiknya suasana hari ini, anginnya Masya Allah, subhanallah. Kita mulakan dengan riadah kita, boleh? Kita mula. Okey, kita mulakan. Tangan kita betul macam tu. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itulah dia yang pertama ya. Yang kedua kita buat apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ini sangat bagus untuk jantung ya. Mereka yang ada masalah jantung, tiap-tiap hari buat macam ni sebanyak 100 kali, insya-Allah. Pak Haji bukan nak jamin kan, ini semua kerja Allah. Tapi kalau buat macam ni tak perlu operation, jantung kita kuat sebagainya. Ni menggerakkan jantung. Itu dia, angkat betul-betul begitu, tangan gitu. Okey, yang ketiga kita buat begitu. Okey, nampak? Itu diluruskan betul biar dia tegang di sini. Ni, tegang di sini untuk betulkan supaya jangan ada darah tinggi yang tak mau turun. Tengok macam ni. Gitu macam tu. Di mana kita memutarkan dia begitu. Ya, cuba kita tengok begitu. Tangan mesti macam tu, lurus. Baru dia jadikan betul-betul dia akan riliskan semua ketegangan yang ada dalam tubuh badan kita. Macam tu, nampak? Dia buat tu. Okey, dah begitu. Situ tangan itu balikkan. Ya, gitu. 1, 2, 3. Sampai 10 lagi bagus. Okey. Gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rasa ni lenguh-lenguh di sini, ngilu-ngilu di sini ni. Ngilu-ngilu di sini. Sebab apa? Selalunya kalau Pak Haji jumpa orang yang datang untuk perawatan ni, dia kata kesemutan. Bahasa Indonesia kesemutan. Kita kata kebas-kebas ni. Sebab apa? Sebab kita tak riadah macam tu. Mudah saja. Bukan begitu riadah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Walaupun simple, tapi ni
dia berikan impact yang sangat bagus. Okey. Kemudian seterusnya kita begitu, tak begitu? Ya, begitu saja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya, senam orang tua-tua. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Begitu. Kemudian baru kita guna depan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Itu dia boleh. Atau kita boleh buat dua hala saja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tapi yang lebih baik 1 2 3 4 ya 4 5 6 7 8 9 10 11 12 macam tu. Itu tunduk 1 ya 2 kanan 3 kiri ya kiri lembutkan sikit badan ke kiri. Okey 4. Okey di hadapan 1 2 3 4. Itu dia. Bagi kita melonggar-longgarkan dekat itu ya. Kemudian sesudahnya apa dia? Sudahnya ialah kita apa dia? Kita punya riyadhah kita yang akhir. Kita buat begitu ya, kita begitu. Tolak begitu. Tarik begitu. Begitu. Ya. Itu dia kita depan ya. Gitu. Gitu. Ya, tolak begitu. Tarik. Itulah di antaranya. Baik, riyadhah itu diolah sesuaikan dengan kesesuaian kita. Tapi yang penting ialah kita buat begitu. Baik, sekarang kemudian ikuti lagi dengan gerakan perlahan, iaitu dikenali sebagai senaman pernafasan. Senaman pernafasan mula beratas nak tarik nafas. Tarik nafas perlahan, tolak ke depan. Okey, putarkan, tarik semula. Tolak ke depan. Putarkan, tarik semula. Itu dia. Jadi artinya makin hari kita semakin ini dia, semakin lepas lah. Makin lepas di sini. Yang pentingnya pergerakan tangan kita sesuai dengan nafas kita, sesuai dengan stamina kita. Baik, alhamdulillah. Jadi itu adalah di antaranya. Baik, ceritanya Pak Haji pada hari ini nak cerita tentang kelebihan pokok melinjau. Indonesia panggil melinjau. Kita sini sebut apa? Belinjau. Malaysia panggil belinjau. Tapi apa pun mengingatkan Pak Haji dekat Pak Habib lah, Pak Habib. Danau melinjau. Di mana danau melinjau ni? Di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi Indonesia, danau melinjau. Masya Allah. Jadi ini dia pokok melinjau. Tengok daunnya. Pokok melinjau itu dia punya batangnya itu boleh nampak seperti berruas. Ya, ada macam ruas. Satu ruas 6 inci satu ruas. Ruas. Ini istimewanya, pokok yang ada ruas selalunya pokok tebu, pokok buluh, tapi melinjau ada ruas. Ada ruas. Ya. Orang kata kalau makan buah melinjau ini angin. Kalau orang ada asam urat, makan melinjau sakit-sakit lagi, katanya begitu. Tapi tahukah kita bahawa daun melinjau ni jadi obat? Obat apa untuk daun melinjau ni? Untuk digigit anjing berbisa. Tumbuk saja daun melinjau, tumbuk, ditempelkan di tempat digigit anjing. Kalau kita kena gigit anjing, kita gunakan daun melinjau. Ya, daun melinjau. Kalau daripada kerepek melinjau, emping melinjau, itu kita buat makan lah. Itu memang banyak sekali kalau kita di Jogja, Masya Allah.
di HPIC, pesantren HPIC kita banyak pokok melinjau. Dulunya banyak sekali pokok melinjau. Jadi bila kita nak buat bangunan tu, kita terpaksa tebang-tebangkan pokok melinjau. Namun begitu di Kecamatan Turi, Sleman Turi ini, jadi di situ memang banyak pokok-pokok melinjau. Masya Allah, Masya Allah. Jadi alhamdulillah. Selain pada pokok melinjau ni, banyak tunjuk lagi satu pokok pasak bumi. Ayo kita bersama dengan Pak Haji tengok pokok pasak bumi. Ini pun melinjau juga. Lebih besar, tengok. Cara makroskopik, cara nak pandangnya, cuba tengok ini. Kita lihat dia punya ada ruas-ruas ni. Masya Allah. Melinjau ya. Dan melinjau ni ada banyak spesies juga. Kalau yang melinjau di Aceh, yang Pak Haji tengok lah. Melinjau dekat Jogja, dekat yang sini. Ada yang panjang, ada yang buahnya agak sikit bulat ya. Tu ada di antaranya. Berdasarkan pada jenis-jenis melinjau. Masya Allah, Masya Allah. Okey, ini satu lagi yang kita nak tengok bersama dengan abang kita ini ya. Iaitu ni pokok. Pokok apa ni? Ni, lihat pokok ni. Ni besar ni pokok ni. Pokok apa ni? Siapa yang tahu ni pokok apa? Besar ni, besar ni. Tinggi lagi. Masya Allah. Pak Haji boleh berdiri tu ni. Inilah pasak bumi. Eurycoma longifolia, pokok tongkat ali. Pokok tongkat ali. Tengok pokok tongkat ali. Besar tak? Besar, Masya Allah. Yang dibuat oleh dalam kopi radik guna pokok besar-besar ni lah. Ada yang besar, ada yang kecil lah. Tetapi kita tak guna yang kecil, kita guna yang besar-besar. Macam ni. Macam mana kita nak keluarkan akar macam ni? Itu menggunakan jentera juga. Tenaga orang juga boleh kita gunakan, tapi lambat kalau digali betul-betul dan sebagainya. Baik, lagi besar pokok tongkat ali itu, lagi bahannya lagi bagus. Lagi bahannya berkualiti. Lagi bagus kopi radik kita. Jadi oleh sebab itu banyak orang hari ni dia ambil pokok tongkat ali yang kecil seperti ini. Ni ada pokok tongkat ali kecil juga. Ini pokok tongkat ali kecil ini usianya 7 tahun, 8 tahun ya. Kebanyakan dalam penyelidikan mengatakan sudah cukup kalau besar ni, tapi Pak Haji memanglah tak guna. Bukannya tak guna apa. Tak gunalah kalau usia macam ni, ambil yang tua-tua. Sebab kalau tua-tua itu akarnya juga tak dimakan oleh rakyat. Kalau ini akarnya itu bawa pulang, tunggu 1 tahun habis dimakan oleh rakyat. Ni tengok pokok tongkat ali. Pak Haji nak ajar ni. Tengok. Ni tongkat ali. Warna dia hitam. Hitam ni menunjukkan dia mengandungi kalsium yang tinggi. Kalsium yang tinggi. Orang kalau lemah tulang, patah tulang lah, minumlah kopi radik. Atau ambil kapsul radik. Sebab apa? Ni. Dia memang sumber daripada kalsium. Tengok kat sini. Kita tengok. Ya, bagaimana daun ini. Kalau kita payah-payah macam tu. Ini dia. Sampai dilumat-lumatkan gitu. Pak Haji dah lumat-lumatkan gitu. Lumat begitu. Tiba-tiba bila kita buka, cuba tengok. Tidak berubah bentuknya. Cuba tengok bagaimana pokok ni mempunyai ketahanan. Dan pokok ni boleh dibuat mandian. Rebus-rebus mandi. Untuk anak-anak yang tak boleh berjalan, umur 1 tahun, 2 tahun sudah tak boleh jalan lagi, masih tak boleh jalan lagi, kita rebus dan mandikan. Dan apa yang Pak Haji nak sebutkan ini sangat bagus untuk liver. Tetapi ini rahsia. Rahsia nanti Pak Haji kenal lagi nanti. Rahsianya itu Pak Haji nak sebutkan. Ini digunakan dalam Perang Dunia Kedua untuk demam malaria. Demam malaria dalam Perang Dunia yang Kedua. Jadi, apakah Pak Haji nak sebut ini baik untuk COVID-19? Itu yang susah ya. Kalau disebut nanti salah pula. Kalau tak sebut pun salah juga. Tak apa, Pak Haji nak sebutkan salah satu bahan yang terbaik, Eurycoma lactone ini, yang kita ambil daripada pokok pasak bumi untuk antivirus. Apakah sejauh mana kekuatan antivirus yang ada pada pokok pasak bumi ini? Pak Haji bukanlah nak sebut ya, tetapi kalaulah orang tu sentiasa pergi ke hospital pada setiap minggu, setiap bulan, kalau dia lazimkan minum kopi radik dan ambil pokok tongkat ali, Masya Allah, dia tak kena penyakit. Bukan tak sakit, tak kena. Allah bagikan dia resisten. Pokok tongkat ni dia resisten betul. Alangkah ruginya kalau orang itu dia mau pergi ambil kimia tapi tak mau ambil pokok pasak bumi.
Dia kata aku memang tak suka pasak bumi sebab pahit. Memang pahit ni kalau Pak Haji makan ni, pahit ni. Kita tengok daun mana yang elok-elok sikit, kita ambil kunyah. Pucuk-pucuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pahit. Tapi pahit daun tak sepahit akar. Akar pahit lagi. Yang kita gunakan ialah akar. Bukan batang ni. Batang ni ada bahan tak? Ada. Tapi kita ambil daripada tanah ini 6 inci tanah. Tapi yang kita ambil bukan besar-besar ni. Ingat, Pak Haji sebutkan lagi, kita tak guna besar ni. Dalam kopi radik Mas Cawan. Black radik. Radikku. Semua menggunakan pokok pasak bumi ni. Yang kita ambil daripada pokok yang besar ni. Tengok ni, pokok besar ni. Sekali lagi. Nah. Kita duduk dekat sini pun. Ya Allah, kuat ni. Kita goyang pun tak goyang. Tengok. Tak goyang pasti. Katnya ni, Masya Allah. Inilah pasak bumi. Inilah pokok Eurycoma longifolia. Atau pokok tongkat adi. Pada bulan April, dia akan mengeluarkan bunga dan keluarkan buah. Buah yang masak itu akan jatuh. Ini cuba tengok anak-anaknya. Sudah mula ada anaknya. Tu. Ni anaknya. Ni anaknya. Buah gugur pada bulan April. Ini juga sama. Anaknya memang banyak lagi. Ini pun lagi. Ni nampak? Ni lagi. Subhanallah. Jadi Masya Allah, apa yang Pak Haji nak sampaikan kat sini bahawa pokok ini dia sendiri mempunyai resisten. Dia sendiri tahan daripada pelbagai jenis penyakit. Cuba tengok mana ada penyakit. Sini pahit-pahit, ulat pun tak suka. Jadi ulat pun tak suka, bakteria pun tak suka. Jadi dia mempunyai ketahanan. Bila kita ambil dia, kita jadi tahan. Jadi kita tak demam selalu, kita tak sakit selalu, sebagainya. Jadi alangkah ruginya kalau orang tu tak minum kopi radik. Rugi kalau orang tu tak ambil kapsul. Tetapi Pak Haji nak sebut ya. Nak sebut satu saja. Kalau orang patah. Ini ilmu perawatan untuk orang patah. Patah, aksiden patah, terjatuh sebagainya. Kita dah letakkan betul tulangnya pada tempatnya. Maka pada ketika itu gunakanlah pokok pasak bumi. Gunakanlah kapsul radik. Pada ketika itu dia akan menyantun semula. Cuba kita lihat pokoknya ini. Mungkin kita boleh lihat. Ini kita lihat juga. Ini yang agak kecil sikit. Boleh nampak? Boleh pegang. Main pokok. Pokok daripada pokok. Pokok pasak bumi. Nanti kalau ada tempat yang banyak, yang elok, kita tanam pokok pasak bumi banyak-banyak di tanah ni. Minta izin dengan tuan tanah ni. Ni sebab dah sesuai dah ni. Ni nampak ni. Nampak? Itu sebagainya. Jadi kalau begitu, apa yang Pak Haji boleh sebutkan di sini, bahawa tanah ini sangat sesuai untuk pokok pasak bumi. Dan boleh kita gunakan. Ada satu lagi, hari ni kita nak belajar selain pada pasak bumi. Tapi jangan lupa ya, ibu yang hamil kalau ambil pokok pasak bumi, anak ni cepat berjalan. Kuat kakinya, kuat tulangnya. Ya, itu dia antaranya. Baik, satu lagi Pak Haji nak tunjukkan satu pokok yang Pak Haji nampak tadi ni, iaitu dipanggil pokok tengkuluk, ya, tengkuluk putih. Ini gunakan untuk ubat leukemia. Ini ada pokoknya sini. Okey, mana dia pokoknya ya? Tadi Pak Haji nampak pokoknya. Okey, belum ada. Ni. Ni. Ini nama pokok tengkuluk putih. Pokok ni digunakan untuk ubat leukemia. Ni akarnya warna putih ni kalau kita cabut. Putih untuk ubat leukemia. Dan orang yang tak dapat hamil, tak subur, gunakan ini. Orang panggil pokok sulung juga, dipanggil orang pokok sulung sebagainya. Tapi inilah
Nampaknya dia akan tu. Dia juga sama hampir-hampir sama dengan pokok mata pelanduk dan sebagainya. Tapi inilah dia pokok tenggolok putih yang Pak Haji nak sebutkan. Dan sebelah ni adalah pokok ganda rusa untuk membuang keracunan. Selalunya orang kata nak halau hantu guna ni. Tapi ini bukan hantu. Ambil dia, buat rebus, buat blender, minum untuk buang racun dalam badan. Ni daripada ganda rusa yang warna hitam ini. Itu yang kita gunakan. Jadi artinya dalam masyarakat kita dulu banyak dengan herba-herba. Ganda rusa ini dan sebagainya digunakan. Okey, kemudian seterusnya Pak Haji ceritakan sikit. Ini bunga kantan. Bunga kantan ni pokok kantan. Mana bunganya ya? Bunga kantan tak ada ya, tak ada pagi ni. Sudah diambil, dijualnya. Ini pokok kantan. Pokok kantan ini juga sangat baik khususnya untuk apa? Ini untuk orang yang demam. Gunakan bunganya kita rebus. Darah tinggi, stroke sangat bagus. Bunganya saja kita rebus. Ini bunga kantan. Ini dia contoh bunga kantan. Indonesia Pak Haji tak tahu nama bunga apa. Orang buat laksa. Kalau tempat Pak Haji masuk laksa nombor 1. Tapi kita tak tahu di Indonesia disebut apa. Bunga kantan. Potong dia, rebus, minum untuk orang stroke. Orang darah tinggi. Minum dia. Masya Allah. Bau wangi. Oh, bau macam bau laksa. Laksa tu dibaukan dengan ini. Jadi kalau kita bau ni, kita ingat bau laksa lah. Jadi itu adalah di antaranya. Masya Allah ya, bunga kantan. Jangan lupa bunga kantan ini. Bunga kantan juga sejenis herba yang tumbuh kat sini. Dan dia jadi ubat. Jadi itu di antaranya. Jadi Pak Haji harap di keliling rumah kita ni kena ada toga. Tanaman obat keluarga. Tanaman obat keluarga ni saya heranlah. Cuba kita lihat dekat sini pula. Ini paling istimewa ni dekat sini ni. Pokok apa? Belimbing. Mana pula pokok belimbing besar ni? Ni belimbing kecil lah, belimbing pasir. Pokok belimbing ni untuk apa? Kencing manis dan darah tinggi. Allahu Akbar. Banyaknya ahli, orang kata apa? Banyaknya bahan-bahan obat di atas tanah keliling rumah kita ni. Ini namanya pokok belimbing pasir. Jadi buahnya kalau kita perhatikan betul-betul macam buah belimbing, tapi kecil, tapi masam betul-betul macam rasa belimbing. Untuk darah tinggi dan juga untuk kolesterol. Masya Allah. Baik, kalau gitu kita tunjuk ini lagi. Tanaman ubat keluarga hari ini iaitu pokok bendi. Ini pokok bendi. Pokok bendi ni untuk nak jadi ubat untuk penyakit kencing manis mudah saja. Infus, potong, letak dalam jug, besok kita minum. Ambil potong, tak perlu masak, itu infus. Potong. Esoknya minum, masuk dalam air untuk pesakit kencing manis. Begitu juga kalau kita nak rebus boleh, rebus sampai hancur, minum airnya. Masya Allah. Ada yang warna merah. Apa ini namanya apa dia? Bendi. Kalau di Indonesia apa dia? Nama apa ni? Pak Haji dah lupa dah. Indonesia dah tak balik lama ke Indonesia ni, dah lupa ni apa namanya? Okra. Nanti ada orang kata okra bukan begitulah Pak Haji, okra tak apalah, macam-macam okra lah. Kalau bukan okra pun lebih kurang Pak Haji tak tahu apa nama ni. Ada segi-segi ni okra. Potong. Ada yang warna merah lagi bagus. Kalau kita rebus boleh juga. Rebus sampai hancur bijinya, minum. Untuk pesakit-pesakit DM, kencing manis, infus lagi bagus. Potong, letak dalam air, esok kita minum. Banyak tanaman ubat keluarga. Toga. Masya Allah. Okey, ini pula apa dah? Kunyit. Kunyit ni baru-baru ni saja ya, untuk pengetahuan kita, Pak Haji buat tonik ni. Tonik pula, kunyit ni dibuat bersama dengan Omega 3. Omega 3 soft gel, bukan, Omega 3 kapsul yang ada di Indonesia. Cuba lihat, warnanya kuning. Kerana ikan mackerel fish atau ikan tenggiri itu Pak Haji campur dengan kunyit. Bagi kunyit itu preserve, jangan bagi rosak, jangan jadi kulap. Bagus, jangan lupa beli Omega 3 kapsul yang ada di Indonesia. Baru saya keluar. Baru saja Pak Haji keluar ni. Gunakan preserve-nya, bahan awetnya daripada kunyit. Kunyit tu bahan awet. Kunyit tu dah ubat dah. Apa tadi kalau kunyit hitam, Masya Allah, ubat dan sebagainya. Ini tak nak obat lagi. Wah, ini dia pokok peria. Peria terbaik. Itu ingat. Pesanan Pak Haji.
ada dua hal kalau kita ambil dengan izin Allah. Yang pertama, pria. Kapsul pria. Yang kedua, ambil bersama madu kelulut. Dah cukup untuk pesakit kecil manis. Pria dan madu kelulut. Untuk kapsul yang tu dalam bentuk minum waktu pagi madu kelulutnya. Baik. Ni pokok apa? Turi. Geti orang panggil. Turi orang panggil. Kalau turi itu tempatnya Pak Haji di Yogyakarta. Turi Sleman. Apa kabar bapa-bapa ibu di Yogyakarta? Apa kabar? Ya. Nanti Pak Haji kangen banget dengan bapa-bapa ibu sekalian. Nanti mugi-mugi Allah mempertemukan kita nanti. InsyaAllah. Ya. Baik. Apapun sihat-sihat dulu. Ini turi. Ingat. Kecamatan apa kita? Kecamatan Sleman. Apa tu? Dukuh apa? Dukuh Suri pula. Turi. Kita duduk dekat Turi, 15 km daripada Gunung Merapi. Masya Allah. Nampaknya hujan pun dah turun dah. Nampaknya terakhir sekali Pak Haji bagikan ini. Wah, subhanallah, banyaknya pokok tapak leman ya. Ini bukan ini. Ini cekor ini. Ni tapak leman ni. Ni tapak leman ni. Ni Fisalimbi. Akarnya untuk kanker prostat. Ni, ambil betul-betul. Orang perempuan kalau ada pendarahan yang tak betul, ambil itu tapak leman. Nakit keputihan, tapak leman. Dia ada bahan namanya Fisalimbi, anti kanker. Dan yang terakhir pada hari ni, ni puding. 11 selai. Direbus sampai mendidih, minum untuk kanker rahim. Ini kanker payudara ni, puding. Kalau di Indonesia panggil pokok apa? Saya tak tahu. Mungkin puding, mungkin bukan. Tapi inilah pokok pudingnya. Cuba kita lihat. Ini pula pokok cekor. Pokok cekor ni banyak, cuba tengok. Melewat sudah pokok cekor. Jadi sudah lengkap di keliling rumah kita ni obat, macam-macam obat yang boleh kita gunakan. Cuma sama ada kita mau menggunakannya atau tidak saja. Ya. Ni pula apa lagi ni? Ya ni limau purut. Limau purut. Bukan limau perut, bukan. Kita panggil limau perut pula. Jeruk purut. Ni. Jadi itulah di antaranya, masya-Allah ya. Ni apa dia? Pokok rambutan. Ambil daunnya, kompres untuk sakit kepala, migrain, turunkan darah tinggi, kompres daun saja, ramah-ramah daun saja, letak di atas kepala, itu saja. Masya-Allah ya. Ya, ini dia di antaranya pokok yang Pak Haji nak sebutkan. Termasuklah pokok ini namanya pokok kaduk. Bukan karuk, kaduk. Bagai kaduk naik junjung. Kaduk ni dia bukan macam sirih. Rupa macam sirih, tapi sirih naik junjung, dia membelit naik di atas. Tapi kaduk ni dia tidak ada. Dia tak naik junjung, dia tak membelit. Ini antioksidan 100%. Untuk asam urat. Ambil serbuk dia. Makan, minum, campur, seduhlah air untuk asam urat, untuk gout. Ni, untuk Ali. Nampak? Bukan main cantik lagi. Kalau campur, kalau kita nak cabut kan, Masya Allah. Tak tercabut ni, walaupun kecil-kecil macam ni lah. Kalau lah Pak Haji nak cabut, tak keluar ni, tak keluar. Ya, ni. Pokok tongkat rasul. Untuk apa? Akarnya untuk bisa racun ular. Masya Allah. Banyak sekali dalam hutan ni. Di tepi rumah saja, tanaman obat keluarga. Tahniahlah pada keluarga yang mempunyai tanaman obat ni. Tapi harus dikembangkan lagi. Ditanam lebih banyak lagi supaya manfaatnya kepada umat yang memerlukan. Okey, terima kasih. Salam daripada Pak Haji. Jumpa lagi dalam TV Pak Haji pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawasan diri penuhi dada dengan ilmu. Wawasan agama bekalan masa depan dan akhirat. Kuat usaha
jujur dan amanah, sentiasa mengharap keredaan Allah. Kuat usaha jujur dan amanah, sentiasa mengharap keredaan Allah.